Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Yasmin Ahmad Fuad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tahap pengetahuan dan sikap guru aliran perdana dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Berdasarkan data pendidikan khas tahun 2019, 88,419 orang murid berkeperluan khas telah direkodkan pada tahun tersebut. Daripada jumlah tersebut, 81.4% merupakan masalah pembelajaran, 7.7% kurang upaya fizikal, 5.3% kurang upaya pendengaran, 2.9% kurang upaya penglihatan, 2.6% kurang upaya pelbagai dan 0.7% kurang upaya pertuturan. Daripada data ini, kita dapat lihat bahawa masalah pembelajaran merupakan kategori kurang upaya dengan peratusan yang paling tinggi iaitu 81.4%. Masalah pembelajaran ini boleh menyebabkan murid sebenarnya mempunyai kesukaran dalam pembelajaran ataupun dalam kemahiran-kemahiran tertentu. Apakah kemahiran tersebut? Antara kemahiran yang mungkin terjejas disebabkan masalah pembelajaran ini ialah kemahiran menulis, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan matematik. Dan murid bermasalah pembelajaran ini juga mungkin akan menghadapi masalah dalam kemahiran membaca. Oleh itu, di sekolah, siapa yang berperanan untuk mengenal pasti sama ada murid tersebut mempunyai ciri-ciri yang boleh kita kategorikan sebagai murid bermasalah pembelajaran. Tentunya, guru yang mengajar, iaitu guru aliran perdana. Guru aliran perdana ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam mengenal pasti sama ada murid tersebut hanya mempunyai kesukaran dalam pembelajaran ataupun sebenarnya murid tersebut mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan bahawa mereka ini adalah murid bermasalah pembelajaran. Jadi, guru untuk mengenal pasti mereka memerlukan ilmu. Jadi, pengetahuan tentang murid masalah pembelajaran itu sangat penting untuk guru aliran perdana. Berdasarkan kajian lepas, terdapat beberapa salah faham tentang masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti dalam kalangan guru. Guru aliran perdana juga mempunyai kurang pengetahuan tentang masalah pembelajaran. Mereka masih tidak tahu ataupun tidak dapat membezakan ciri-ciri yang ada pada murid bermasalah pembelajaran. Jadi perkara ini adalah membimbangkan kerana guru aliran perdana memainkan peranan penting dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Oleh itu, objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan guru aliran perdana dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran, dan objektif kedua ialah mengenal pasti tahap sikap guru aliran perdana dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Banyak kajian lepas yang dijalankan di luar negara yang mengkaji tentang tahap pengetahuan guru dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran ini. Antaranya ialah satu kajian yang telah dijalankan di Arab Saudi mendapati bahawa majoriti guru sekolah rendah mempunyai pengetahuan yang sederhana tentang masalah pembelajaran ini. Dua kajian lain yang dijalankan di India mendapati masih kurang pengetahuan guru tentang konsep, punca dan pengurusan di dalam kelas secara praktikal. Seperti yang kita tahu, teori dan praktikal selalunya agak berbeza. Apabila guru cuba mempraktikkan teori yang pelajari, mungkin mereka mengalami kesukaran dalam membiasakan diri untuk mengurus murid bermasalah pembelajaran ini. Kajian yang kedua daripada India juga menunjukkan bahawa majoriti guru dengan peratus 64% mempunyai pengetahuan sederhana. 64% ini merupakan satu peratusan yang agak tinggi, lebih separuh daripada guru mempunyai pengetahuan yang sederhana, dan kajian ini juga menunjukkan bahawa hanya sedikit guru yang mempunyai pengetahuan yang tinggi
dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran ini. Seterusnya kita melihat kajian lepas tentang tahap sikap guru dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Berdasarkan kajian lepas, terdapat hubungan ataupun perkaitan antara pengetahuan guru dan sikap guru. Kajian lepas iaitu kajian Hanan dan Amal 2015 menunjukkan terdapat korelasi yang positif antara skor pengetahuan dengan skor sikap responden tentang masalah pembelajaran. Kajian ini menunjukkan bahawa pengetahuan dan sikap tentang masalah pembelajaran sebenarnya adalah saling berkaitan. Beberapa kajian lepas juga menunjukkan bahawa guru sebenarnya menunjukkan sikap yang positif dalam menguruskan murid bermasalah pelajaran. Antara kajian yang difokuskan iaitu guru menunjukkan sikap yang positif dalam menguruskan murid dengan disleksia, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD, atau autism di sekolah berdasarkan kajian Lodi 2016. Dan disleksia, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dan autism ini merupakan antara kategori di bawah masalah pembelajaran. Apakah metodologi yang digunakan? Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan. Sampel yang digunakan ialah 357 orang daripada jumlah populasi guru aliran perdana di daerah pertanian perdana Selangor seramai 4,626 orang. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik di mana soal selidik ini telah diadaptasi berdasarkan kajian Coxis 2015 dan China 2016. Soal selidik ini mengandungi 30 item menggunakan skala Likert 5 mata daripada 1 hingga 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti atau neutral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kajian rintis juga telah dijalankan di salah sebuah sekolah di Putrajaya dengan melibatkan 30 responden. Daripada data yang diperoleh, analisis kebolehpercayaan telah dibuat dan keputusan analisis kebolehpercayaan menunjukkan nilai alfa kurang 4 bagi setiap bahagian adalah tinggi, iaitu bahagian B 814 dan bahagian C 700. Data pula telah dianalisis menggunakan SPSS versi 23 untuk menentukan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Tahap pengetahuan dibahagikan kepada dua konstruk, iaitu konstruk pertama pengetahuan tentang ciri-ciri murid masalah pembelajaran. Konstruk kedua ialah strategi pengurusan murid masalah pembelajaran. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan guru dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran berada pada tahap tinggi dengan nilai min 3.76. Jadual di bawah merupakan dapatan kajian untuk ciri-ciri murid masalah pembelajaran. Berdasarkan jadual tersebut, item murid bermasalah pembelajaran mempunyai masalah dalam memahami bahasa bertulis, mempunyai skala persetujuan yang tertinggi dengan 56.6%, di mana 56.6% responden setuju dan 30.5% responden sangat setuju dengan penyataan ini. Berikut pula merupakan dapatan kajian bagi tahap pengetahuan guru aliran perdana, konstruk yang kedua, strategi pengurusan. Secara keseluruhan, min bagi strategi pengurusan ialah 4.05, iaitu berada pada tahap tinggi.
Item perbincangan antara ibu bapa dan guru adalah perlu untuk mengatur pengajaran dan pembelajaran tambahan bagi murid bermasalah pembelajaran, juga mempunyai skala persetujuan yang tinggi dengan peratusan 67.8% responden bersetuju dengan penyataan ini. Hal ini menunjukkan bahawa guru menyedari akan kepentingan hubungan antara ibu bapa dan guru dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid serta mengenal pasti strategi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Jadual ini pula menunjukkan dapatan kajian bagi tahap sikap guru aliran perdana dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Secara keseluruhannya, sikap guru aliran perdana berada pada tahap tinggi dengan nilai min 4.31. Item murid bermasalah pembelajaran boleh berjaya dalam hidup juga mempunyai peratusan persetujuan yang tinggi dengan 55.5% responden sangat setuju dan 38.3% responden setuju. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan berada pada tahap tinggi dengan nilai min 3.76. Konstruk pertama bagi tahap pengetahuan iaitu ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran juga berada pada tahap tinggi dengan nilai min 3.62. Konstruk strategi pengurusan murid bermasalah pembelajaran juga berada pada tahap tinggi dengan nilai min 4.05. Dan pemboleh ubah yang kedua, sikap, juga berada pada tahap tinggi dengan nilai min 4.31. Dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian ini adalah selari dengan kajian Kakabari dan Afruz 2012, di mana dalam kajian tersebut lebih 50% guru mendapat skor yang tinggi dalam mengenal pasti ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran. Ini menunjukkan guru-guru mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi. Kajian Gamale dan Zeftawi 2015 pula menunjukkan bahawa guru bandar dan luar bandar mempunyai skor yang tinggi dalam mengendali murid bermasalah pembelajaran, dan ini adalah sama seperti konstruk yang kedua iaitu strategi pengurusan murid bermasalah pembelajaran, di mana konstruk tersebut juga berada pada tahap yang tinggi. Kajian Adebowale dan Moy 2013 menyatakan bahawa guru menggunakan strategi tertentu dalam mengurus kelas dan pembelajaran murid bermasalah pembelajaran, sama seperti dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian ini. Seterusnya kita melihat kepada kajian lepas bagi tahap sikap guru. Kajian Lodi 2016 menunjukkan guru mempunyai sikap yang positif dalam menguruskan murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Dan ini adalah sama dengan dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian ini. Sama seperti kajian Bavia 2015, sikap guru berkenaan masalah pembelajaran berada pada tahap yang baik dengan 94% mempunyai sikap yang positif. Walau bagaimanapun, kajian Syari dan Veranda menunjukkan guru mempunyai sikap yang rendah terhadap inklusif murid bermasalah pembelajaran di sekolah aliran perdana. Implikasi kajian ini adalah kita dapat lihat bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya telah menjalankan banyak kursus latihan kepada guru bagi membantu guru memahami tentang masalah pembelajaran ataupun tentang pendidikan khas itu sendiri. Latihan-latihan ini perlu dikekalkan ataupun ditambah baik dari masa ke semasa. Namun untuk latihan guru pada masa akan datang, perlulah tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang masalah pembelajaran semata-mata, tetapi mungkin merangkumi elemen yang dapat membantu guru dalam menghadapi cabaran
dalam proses mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran ini. Kerana jika kita lihat daripada dapatan kajian ini, guru sudah mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Cadangan kajian untuk akan datang. Pertama, kajian ini hanya dijalankan di daerah petaling perdana. Oleh itu, untuk kajian pada masa akan datang, ia boleh melibatkan guru-guru di Malaysia kerana berkemungkinan faktor geografi akan mempengaruhi tahap pengetahuan dan tahap sikap guru dalam mengenal pasti murid bermasalah pembelajaran. Yang kedua ialah kajian ini tidak mengkaji tahap pengetahuan dan tahap sikap berdasarkan faktor demografi. Oleh itu, untuk kajian pada masa akan datang, tahap pengetahuan dan tahap sikap dikaji berdasarkan faktor demografi sama ada jantina, kelulusan akademik, pengalaman mengajar. Yang ketiga ialah kajian ini juga tidak membuat korelasi antara tahap pengetahuan dan tahap sikap untuk pada masa akan datang. Mungkin korelasi antara tahap pengetahuan dan tahap sikap ini boleh dijalankan kerana berdasarkan kajian lepas, terdapat korelasi yang positif antara tahap pengetahuan dan tahap sikap. Yang keempat, kajian pada masa akan datang boleh mengkaji tentang apakah faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi tahap pengetahuan dan sikap yang tinggi ini. Kesimpulannya ialah dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan tahap sikap guru aliran perdana di daerah petaling perdana berada pada tahap tinggi. Pengetahuan guru yang tinggi tentang masalah pembelajaran akan dapat membantu guru membuat identifikasi awal apabila murid-murid mengalami kesukaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu. Intervensi awal sangat penting bagi murid-murid bermasalah pembelajaran bagi membantu pembelajaran dan seterusnya membantu mereka menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.